Salam sejahtera, saya akan menerangkan tentang bab 10 yang bertajuk Penerokaan Angkasa Lepas. Pada bab 10.1, saya akan menerangkan tentang perkembangan dalam astronomi, yaitu perkembangan sejarah model sistem surya. Sejarah model sistem surya yang pertama yang akan saya ceritakan ialah tentang Ptolemy. Beliau lahir pada 90 dan meninggal dunia pada 168 selepas Masehi. Beliau adalah seorang ahli astronomi, astrologi, dan geografi Yunani. Dan Ptolemy ialah orang yang membina model geosentrik dengan bumi pada pusat dan orbit yang membulat. Apakah maksud model geosentrik? Geo bermaksud bumi, manakala sentrik bermaksud berpusat. Berikut adalah gambar raja menunjukkan model geosentrik, dengan bumi berkeadaan pegun di tengah, dan semua objek seperti matahari dan planet yang lain mengorbit mengelilingi bumi dalam orbit yang membulat. Seterusnya ialah Copernicus. Beliau telah lahir pada 1473 dan meninggal dunia pada tahun 1543. Beliau adalah seorang ahli astronomi, matematik, ekonomi, dan doktor Poland. Copernicus ialah individu yang telah membina model heliosentrik dengan matahari pada pusat dan orbit yang membulat. Apakah maksud heliosentrik? Helio bermaksud matahari dan sentrik bermaksud berpusat. Matahari berada pada pusat sistem surya, manakala bumi berputar pada paksinya dan beredar mengelilingi matahari dalam orbit yang membulat. Akhir sekali ialah Kepler. Kepler lahir pada tahun 1571 dan meninggal dunia pada tahun 1630. Beliau ialah seorang ahli astronomi, matematik, dan ahli astrologi Jerman. Beliau telah mengubah suai model heliosentrik dengan matahari pada titik fokus sepunya pada orbit elips planet mengikut hukum Kepler. Berikut adalah gambaran model heliosentrik yang dikemaskinikan dengan hukum Kepler. Beliau juga telah menambah 2 buah planet baru yang ditemuinya. Apakah perbezaan ketiga-tiga model ini? Perbezaan setiap model sistem surya ini ialah pada model geosentrik, bumi berada di pusat sistem surya dan matahari serta planet lain mengorbit mengelilingi bumi. Berbeza dengan model heliosentrik, di mana matahari berada di pusat sistem surya, manakala bumi dan planet lain mengorbit mengelilingi matahari dalam orbit membulat. Akhir sekali perbezaan pada model heliosentrik mengikut hukum Kepler. Hukum Kepler telah ditambah 2 buah planet baru, yaitu Uranus dan Neptune. Orbit dalam model tersebut juga telah diubah menjadi bentuk elips. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang bab 10.2, yaitu tentang perkembangan dan teknologi dalam penerokaan angkasa lepas. Pada abad ke-11, China telah mencipta serbuk letupan dan menggunakan roket primitif dalam pertempuran. Pada tahun 1609, teleskop pertama digunakan dalam bidang astronomi oleh Galileo Galilei. Pada tahun 1957, satelit pertama telah dicipta yaitu USSR Sputnik. Kemudian, tahun 1961, manusia pertama di orbit yaitu Yuri Gagarin di dalam USSR Vostok 1. 1969, Neil Armstrong, US Apollo 11, ialah manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. That's one small step for man. Up and over hill and dale. Da 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 da. 1973, penerbangan pertama ke Mushtari oleh US Pioneer 10. 1981, penerbangan kapal angkasa ulang-alik antara US dengan Colombia. 1989, penerbangan pertama ke Neptune berjaya dilaksanakan oleh US Voyager 2. Tahun 1990,
US melancarkan teleskop angkasa lepas Hubble dari kapal angkasa ulang-alik Discovery. (1996) buat pertama kalinya Malaysia melancarkan satelit, yaitu MiSat 1 dan 2. Tahun 2000, microsatelit Malaysia yang pertama yaitu Tongset 1 dilancarkan. Pada tahun 2002, Agensi Angkasa Negara ditubuhkan. Kemudian pada tahun 2011, Stesen Angkasa Antarabangsa ISS telah siap dibina dengan lengkap. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang aplikasi teknologi dalam penerokaan angkasa lepas dan kepentingannya. Yang pertama ialah teleskop angkasa lepas. SkyStan ialah teleskop yang digunakan untuk mengukur altitude bintang. Teleskop Galileo, teleskop ini adalah alat astronomi yang paling banyak digunakan. Teleskop angkasa Hubble, teleskop ini diletakkan dalam ruang orbit 500 km dari permukaan bumi. Teleskop angkasa Spitzer, ianya berfungsi untuk mengesan aktiviti dalam angkasa lepas yang sangat jauh. Teleskop radio digunakan untuk mengesan gelombang radio dari angkasa lepas. Seterusnya ialah roket. Ia digunakan untuk meneroka angkasa lepas. Pembebasan gas oleh bahan api yang terbakar di dalam roket menghasilkan daya tolakan menyebabkan roket bergerak ke atas. Satelit. Ia berfungsi untuk mendapatkan maklumat cuaca angkasa, mengetahui keadaan angkasa lepas, dan sebagai penderia jauh. Sputnik 1 ialah satelit pertama dihantar ke angkasa lepas pada tahun 1957. Kuar angkasa digunakan untuk mengumpul maklumat dan menghantarnya ke bumi. Kuar angkasa tidak mengorbit bumi. Ia membawa kamera dan peralatan penderiaan jauh serta pemancar dan penerima radio untuk saintis di bumi berkomunikasi dengannya. Akhir sekali ialah penderiaan jauh atau remote sensing, bertujuan untuk mengumpul dan merekodkan maklumat dari jarak jauh. Dalam sektor pertanian, penderiaan jauh berfungsi untuk mengesan kawasan pembangunan pertanian yang sesuai. Manakala dalam sektor pertahanan, ia digunakan untuk mengesan pencerobohan kapal, pesawat udara, dan kenderaan musuh. Sekian sahaja penerangan daripada saya. Sekian dan terima kasih.